Tajuk utama 15 Januari, PKP di seluruh Kelantan bermula esok. Premis Dobi layan diri tak patuh SOP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Fazida Mustafa. Perintah Kawalan Pergerakan PKP akan dilaksanakan di Kelantan bermula 16 hingga 26 Januari ini. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, penukaran tahap kawalan daripada Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat PKPB kepada PKP susulan peningkatan kes secara mendadak di negeri itu. KKM hari ini melaporkan berlaku peningkatan kes secara mendadak yang melibatkan kluster dalam komuniti di seluruh negeri Kelantan ketika ini. Sehingga 14 Januari 2021, secara kumulatif, sebanyak 1,649 kes positif telah direkodkan di negeri Kelantan. Sejak 10 Januari 2021, purata kes harian meningkat antara 80 hingga 100 kes sehari. Manakala kes aktif turut meningkat mendadak dalam tempoh 14 hari dari 328 kes kepada 891 kes. Tambah beliau, KKM turut mengesahkan 90% daerah di Kelantan kini dalam zon merah dan jingga. 7 daerah zon merah di Kelantan ialah Kota Bahru, Bachok, Tumpat, Gua Musang, Machang, Kuala Krai dan Tanah Merah. 1 daerah berada dalam zon jingga iaitu Jeli, manakala 2 daerah iaitu Pasir Putih dan Pasir Emas dalam zon kuning. Selain Kelantan, kerajaan hari ini turut mengumumkan pelaksanaan PKP di daerah Sip, Selangau dan Kanawit Sarawak bermula esok sehingga 29 Januari. Jelas Ismail Sabri, SOP PKP yang dikuatkuasakan di Kelantan dan 3 daerah di Sarawak sama dengan 6 negeri yang telah dilaksanakan PKP sebelum ini. Dalam pada itu, Datuk Seri Ismail Sabri menjelaskan pelajar sekolah atau penuntut institusi pengajian tinggi IPT tidak perlu menjalani saringan COVID-19 jika mahu menduduki peperiksaan atau pulang ke asrama dan kampus. Menurut beliau, sekolah atau IPT tidak boleh menetapkan syarat berkenaan kecuali bagi mereka yang bergejala sahaja. Syarat khas pada hari ini telah membuat ketetapan bahawa syarat yang dikenakan tidak boleh digunakan. Pelajar-pelajar yang ingin memasuki peperiksaan ataupun balik ke asrama ataupun memasuki kampus tidak diperlukan, tidak diwajibkan, tidak ditetapkan untuk membuat swab test kecuali mereka yang bergejala sahaja. Beliau mengulas tindakan beberapa IPT sebelum ini yang mengenakan syarat kepada pelajar untuk menjalankan ujian saringan COVID-19 sebelum memasuki kampus atau menjalani peperiksaan selain perlu menanggung sendiri kos ujian saringan tersebut. Tindakan tegas bakal dikenakan kepada mereka yang ingkar mulai tengah malam ini, terutama melibatkan pergerakan rentas negeri. Ketua Polis Kelantan, Datuk Syafin Mahmad berkata, tiada lagi kompromi berhubung perkara itu setelah kerajaan memberikan kelonggaran kepada orang ramai khususnya perantau untuk kembali ke kediaman masing-masing. Jelas beliau, tumpuan penguatkuasaan diperketat akan dilakukan secara menyeluruh termasuk menutup semua lorong tikus keluar dan masuk di sempadan negeri itu. Untuk hari pertama 1,552, tapi semalam menunjukkan peningkatan iaitu 3,315 kenderaan. Jadi mungkin dia kejar hari terakhir semalam, so semalam dah ramai. Mana kedua-dua hala yang nak balik ke Kelantan, begitu juga nak keluar daripada Kelantan, terutama ke melalui Gua Musang, Jeli dan juga Pasir Putih. Jadi nampaknya hari semalam tu lebih ramai yang
balik ke rumah masing-masing. Beliau berkata demikian kepada media selepas meninjau sekatan jalan raya SJR di Bukit Yong, Pasir Putih siang tadi. Menurut Datuk Syafrin, sepanjang tempoh 2 hari pelaksanaan SJR ketika Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di negeri itu, sebanyak 84 buah kenderaan telah diarah berpatah balik kerana gagal menunjukkan dokumen sah rentas negeri selain membenarkan alasan yang tidak munasabah. Setakat ini, Polis Kelantan mengekalkan 4 lokasi utama SJR iaitu di Gua Musang, Jeli dan 2 di Pasir Putih. Pada masa sama, sebanyak 74 kompaun dikeluarkan semalam atas pelbagai kesalahan kerana tidak mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. 43 daripadanya tidak memakai pelitup muka, manakala selebihnya melibatkan penjarakan fizikal. Susulan kebenaran premis dobi layan diri yang diumum kerajaan semalam. Tinjauan berita Al-Hijrah di sekitar ibu negara hari ini mendapati banyak premis dobi layan diri telah mula beroperasi, namun ada yang tidak mematuhi syarat yang ditetapkan kerajaan. Ikuti laporan wartawan Hanisa Hasanuddin. Semasa melakukan tinjauan, saya dapati tiada penjaga di pintu masuk premis. Bukan sahaja tiada penjaga atau pekerja bertugas, malah mesin pengimbas suhu badan juga tidak disediakan. Cuma terdapat QR kod MySejahtera ditampal di tepi dinding. Terdapat juga pelanggan yang tidak bertanggungjawab dengan memasuki premis dobi tanpa mengimbas MySejahtera terlebih dahulu dan terus menggunakan kemudahan yang disediakan tanpa rasa bersalah. Perkara ini jelas telah melanggar syarat kebenaran beroperasi seperti yang diumumkan kerajaan semalam. Dalam pada itu, saya juga sempat menemu bual seorang pemilik dobi layan diri yang tidak mahu dikenali. Beliau mengaku agak terbeban untuk membayar pekerja tambahan seperti yang diarah kerajaan. Ia susulan kemerosotan hasil perniagaan sepanjang PKP. Semalam, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob membenarkan dobi layan diri dibuka bermula jam 6 pagi hingga 8 malam. Namun dengan syarat, pemilik premis wajib menyediakan pekerja atau petugas untuk mengawal dan memantau SOP di kalangan pengguna yang hadir. Ada penjaga ataupun tidak, semua itu tidak akan berhasil sekiranya kita tidak mempunyai kesedaran untuk mengimbas QR kod MySejahtera dan mengambil suhu terlebih dahulu. Jadi untuk PKP kali ini, marilah sama-sama kita mengubah perkara tersebut agar kita berjaya melandaikan lengkung COVID-19. Hanisa Hasanuddin, Berita Al-Hijrah. Seorang pemotong rumput didakwa di Mahkamah Magistrate Ipoh hari ini atas 2 pertuduhan menghalang dan mencederakan seorang anggota polis hingga menyebabkan kecederaan selasa lalu. Tertuduh P. Subramaniam, 49 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Mengikut pertuduhan, Subramaniam didakwa dengan sengaja menghalang Sarjan Muhammad Zainuddin Muhammad Jidin apabila enggan menunjukkan kad pengenalan ketika diminta berbuat demikian. Dia turut didakwa dengan sengaja menyebabkan kecederaan terhadap anggota polis berkenaan dengan memukul kepalanya menggunakan topi keleda yang mungkin menyebabkan kematian. Tertuduh didakwa melakukan kedua-dua kesalahan itu di Jalan Sungai Pari berdekatan Flat Harmony, Buntong kira-kira jam 3.15 petang 12 Januari lalu. Bagi tuduhan pertama, Subramaniam didakwa di bawah Seksyen 186 Kanun Kesiksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 10 tahun atau denda atau sebatan atau dengan mana-mana 2 daripada hukuman berkenaan jika sabit kesalahan. Bagi tuduhan kedua pula, dia didakwa di bawah Seksyen 324 Kanun Kesiksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 10 tahun atau denda atau sebatan atau dengan mana-mana 2 daripada hukuman berkenaan jika sabit kesalahan. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM4,000 dengan seorang penjamin untuk kedua-dua tuduhan dan menetapkan 18 Februari untuk tarikh sebutan semula kes. Polis membongkar satu lagi kegiatan pusat kawalan perjudian secara atas talian yang menjadikan kondominium mewah sebagai markas operasi. Bertindak atas maklumat dan risikan, sepasukan anggota polis dari bahagian siasatan jenayah IPD Sentul melakukan serbuan 7 Januari lepas di Kepong.
Ketua Polis Daerah Sentul, ACP Beh Eng Lai berkata, hasil serbuan polis telah menahan 5 lelaki dan 2 wanita warga tempatan yang berusia dalam lingkungan 23 hingga 40 tahun. Serbuan juga membawa kepada rampasan 27 skrin komputer, 11 buah CPU, 1 buah komputer riba, peranti internet, telefon bimbit, alatan rakaman litar tertutup dan peralatan komputer yang lain. Jadi hasil siasatan yang dijalankan, pihak polis mendapati sindiket ini telah beroperasi sejak 3 bulan yang lalu dengan menggunakan premis perumahan awam yang disewa sebagai pusat perjudian. Kesemua suspek ditahan di bawah Seksyen 4-1-G Akta Rumah Judi Terbuka 1953 kerana terbabit dalam penganjuran dan mempromosi aktiviti perjudian. Polis menumpaskan 2 kumpulan curi motosikal dikenali sebagai Geng Am Senu dan Geng Ahmad Khatib menerusi op lejang. 15 individu berusia 20 hingga 45 tahun itu ditangkap dalam beberapa siri serbuan. Dalam serbuan pertama, 2 lelaki ditangkap ketika cuba mencuri motosikal jenis Yamaha Y15 di tempat letak kenderaan sebuah kondominium di Sentul. Hasil siasatan lanjut, polis menahan 4 lagi lelaki di sekitar Lembah Kelang. Semua individu yang ditahan adalah ahli geng Am Senu, mempunyai pelbagai rekod kesalahan lampau dan aktif mencuri motosikal sejak tahun lalu. Mereka mensasarkan motosikal di kawasan perumahan seperti kondominium dan pangsapuri. Penahanan ini berjaya menyelesaikan 6 kes curi motosikal. Dalam serbuan berasingan, 1 lagi kumpulan curi motosikal dikenali sebagai kumpulan Ahmad Ketik yang mensasarkan motosikal jenis Yamaha. Hasil penahanan itu, polis merampas 10 motosikal, 6 rangka motosikal dan 1 enjin motosikal yang dianggarkan bernilai RM40,000. Modus operandi kumpulan ini ialah mencuri motosikal di sekitar kawasan perumahan awam dan juga pusat membeli belah. Jadi kumpulan ini special sikit, bila mendapat permintaan baru mereka menjalankan kegiatan mencuri. Hasil penangkapan ini, polis yakin dapat menyelesaikan 32 kes kecurian motosikal di kawasan Lembah Kelang. Selepas ini, lelaki parah dipukul suami kekasih gelap. Alhamdulillah bertemu kembali. Tindakan seorang lelaki yang menjalinkan hubungan sulit dan meminjam wang dengan isteri orang membawa padah apabila dia dilarikan 3 lelaki yang kemudian bertindak memukul dan mengurungnya di dalam sebuah rumah flat di Mak Mandin, Butterworth semalam. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara, Asisten Komisioner Norzaini Muhammad Nur berkata, lelaki berusia 38 tahun itu bagaimanapun berjaya diselamatkan anggota polis. Hasil siasatan awal, kejadian didapati berlaku di persimpangan lampu isyarat di Jalan Sungai Nyor, Butterworth. Apabila mangsa berusia 38 tahun itu dilarikan 3 lelaki yang berang selepas mangsa gagal melangsaikan hutangnya yang berjumlah RM2,300. Salah seorang suspek berusia 40 tahun bertindak sedemikian kerana berang mangsa mempunyai hubungan sulit dengan isterinya yang berusia 32 tahun ketika dia menjalani hukuman di penjara. Mangsa sebenarnya telah dibawa oleh ketiga ni ke sebuah ATM untuk mengeluarkan wang kononnya. Tapi bila suspek B1 guna kad ATM mangsa, tiada wang dalamnya. So menimbulkan kemarahan dan mereka telah memukul mangsa, mengikat mangsa dan bawa ke sebuah rumah. Mangsa ditemui dengan kecederaan parah di kepala serta lebam seluruh badan akibat dipukul dengan kayu, pelayar, besi dan pemutar skru. Polis turut merampas pelbagai barang milik suspek, barangan seperti tali yang digunakan untuk mengikat dan pemutar skru untuk memukul mangsa. Susulan itu, polis berjaya menahan 3 suspek berusia 24 hingga 40 tahun yang dipercayai terlibat dengan kes tersebut. Kesemua suspek yang positif dadah dan mempunyai rekod jenayah lampau ditahan reman bagi membantu siasatan.
Dato' Abdul Aziz Jusoh dilantik sebagai Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM Baharu berkuat kuasa 15 Januari ini. Lantikan beliau bagi menggantikan Ketua Pengarah sebelum ini iaitu Allahyarham Datuk Pai Muzi Yahya yang meninggal dunia pada 8 Oktober 2020. Surat pelantikan Abdul Aziz sebagai Ketua Pengarah JAKIM Baharu telah disampaikan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri pagi tadi. Menurut Datuk Dr. Zulkifli, pemilihan Abdul Aziz berdasarkan justifikasi antaranya berkhidmat di JAKIM selama lebih 34 tahun dan berpengalaman luas dalam perkhidmatan awam khususnya pentadbiran hal ehwal Islam. Beliau juga berintegriti tinggi dengan rekod bersih serta cemerlang sepanjang perkhidmatan. Abdul Aziz yang merupakan anak kelahiran negeri Kelantan sebelum ini menjawat jawatan Timbalan Ketua Pengarah Operasi JAKIM. Beliau berkelulusan ijazah sarjana muda pengajian Islam Kepujian dari Universiti Kebangsaan Malaysia dan memiliki sijil kaunseling dan pengurusan agama dari Muslim College London. Kerajaan akan terus menjamin simpanan 9 juta pendeposit tabung haji TH bagi memastikan agensi itu terus menjadi kebanggaan dan harapan umat Islam di negara ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata TH berada di landasan betul untuk mengorak langkah lebih cemerlang dengan sokongan umat Islam di Malaysia. Kenyataan itu dikeluarkan Datuk Dr. Zulkifli menerusi Facebooknya hari ini. Ia bagi menjawab berita palsu yang tular kononnya kerajaan akan memansuhkan jaminan kerajaan terhadap wang simpanan pendeposit TH. Menurut Datuk Dr. Zulkifli, berita yang disebarkan itu adalah tidak benar dan ia tidak menggambarkan pendirian kerajaan dalam hal tersebut. Tambahnya, prestasi cemerlang TH sejak perayaan kerajaan berjaya membuktikan kestabilan tadbir urus agensi berkenaan. Ini dibuktikan antaranya menerusi pembelian menara VSQ1 daripada Bukit Damansara Development Sdn Bhd dan jumlah deposit sebanyak 75.9 bilion ringgit sehingga 30 Disember tahun lalu. 15% rakyat negara ini yang berusia 50 tahun ke atas mempunyai masalah osteoartritis atau radang sendi tulang. Menurut pakar perubatan dari Klinik Prima Cerang, Kota Baru, Dr. Muhammad Safwan Saifuddin, statistik terbaru menunjukkan 10% daripada mereka terpaksa menjalani pembedahan. Punca yang boleh menyebabkan masalah sakit lutut secara general dan amnya adalah terbagi kepada 4. Yang pertama disebabkan oleh usia ataupun kita kenali sebagai wear and tear process yang mana penipisan di bahagian pelapik lutut antara dua bahagian tulang ini. Yang kedua adalah jangkitan kuman di bahagian dalam sendi. Dan yang ketiga disebabkan oleh proses trauma ataupun kecederaan ketika melakukan aktiviti riadah ataupun aktiviti sukan. Dan yang terakhir sekali disebabkan oleh autoimun atau keradangan yang disebabkan oleh badan kita, antibodi kita menyerang bahagian sendi. Jelas Dr. Muhammad Safwan, selain warga emas, mereka yang aktif bersukan, individu yang mengalami obesiti serta golongan pekerja berat seperti buruh juga boleh mengalami masalah osteoartritis. Sementara itu, menurut Dr. Muhammad Rahimi Sayuti, selain daripada mengurangkan aktiviti yang boleh memberi beban kepada lutut dan mengawal berat badan, pengambilan ubatan dan suplemen dengan nasihat doktor juga boleh membantu untuk mengurangkan masalah sakit lutut. Okey, dari segi suplemen, kita faham bahawa suplemen bukan ubat-ubatan, dia hanya membantu untuk memastikan lutut kita berada dalam keadaan yang baik. Jadi salah satu caranya adalah dengan mengambil glukosamin, boleh pada peringkat awal. Jadi penggunaan suplemen dapat membantu. Dari kami di Prima Cerang dengan kerjasama dengan Beauty Kasih, jadi kami mengeluarkan produk iaitu Joint Free, di mana dengan harapan penggunaan daripada suplemen ini cuma berbezanya ada dengan sapu, maka dia akan meresap dengan teknologi nano, dapat melindungi permukaan sendi lutut anda dan sehingga dapat melencirkan perjalanan penggunaan sendi. Produk Joint Free yang dihasilkan melalui kerjasama Klinik Prima Cerang dan Beauty Kasih menggunakan teknologi mikro nanomolekul dari United Kingdom. Kini sudah berada di pasaran selepas disahkan selamat dan mendapat kelulusan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Bagi yang ingin mendapat maklumat lanjut, boleh hubungi talian tertera atau layari Instagram dan Facebook Kasih HQ.
Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi melalui inisiatif Jawi Food Bank telah menggerakkan misi bantuan kemanusiaan ke Pahang dan Kelantan yang ditimpa bencana banjir baru-baru ini. Misi yang dilaksanakan dengan kerjasama masjid-masjid di wilayah persekutuan serta rakan strategik itu akan menyalurkan keseluruhan 10,000 kampit beras. Perlepasan 2 buah lori yang membawa 5,000 kampit beras seberat 25 tan bernilai RM62,500 telah disempurnakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Mohamed Al-Bakri bersama timbalannya Ahmad Marzuq Syari jam 10.45 pagi tadi. Manakala misi bantuan banjir ke Kelantan berupa 5,000 kampit beras pula dijadualkan pada 19 Januari ini. Menurut Jawi, kedua-dua siri bantuan tersebut adalah susulan misi bantuan kemanusiaan yang telah dilaksanakan melalui Masjid Abu Ubaidah Al-Jarrah, Taman Sri Rampai, Setapak, Kecini, Pekan Pahang. Dengan kerjasama Jawi Food Bank bersama 19 buah agensi dan badan bukan kerajaan NGO yang lain pada 11 Januari 2021 lalu dengan nilai bantuan RM150,000. Menurut Jawi, keseluruhan nilai bantuan yang terlibat dalam semua misi tersebut adalah RM275,000. Susulan itu, Pengarah Jabatan Agama Islam Pahang Jaib Datuk Dr. Zulkifli Ali berkata sebanyak 5,000 kampit beras telah tiba di Temerloh Pahang sekitar jam 3.30 petang tadi. Bantuan itu akan dimanfaatkan kepada golongan asnaf seperti ibu tunggal, warga emas dan mangsa yang terjejas teruk akibat banjir. Buat masa ini semua barang-barang ini ditempatkan di Dewan Sekolah Menengah Ilmu Khariah Temerloh. Ia dijangka akan membuat pegang secepat mungkin supaya masa-masa banjir dapat menerima bantuan segera. Dan bantuan ini telah disambut oleh 36 orang sukarelawan. Tambah Datuk Dr. Zulkifli, setakat ini bantuan tersebut akan diagihkan di kawasan Temerloh, Chenok dan Meran. Dalam melaksanakan misi ini, kita menghadkan jumlah sukarelawan yang terlibat dan pecah mengikut zon masing-masing dan mesti mendaftar sebagai sukarelawan di sistem e-bantuan banjir. Selain itu, tambah beliau, Jaib akan menggerakkan sukarelawan institusi agama di seluruh pejabat agama Islam daerah selain mendapat kerjasama Majlis Agama Islam Pahang, Mahat Tahfiz Negeri Pahang, Pusat Kutipan Zakat, Jabatan Mufti dan lain-lain agensi. Ia bagi membantu misi tersebut, berikutan pergerakan dan jumlah sukarelawan perlu dihadkan bagi mematuhi prosedur operasi standard SOP COVID-19. Dan berikut ikuti paparan harga emas semasa yang dibawakan khas oleh Mak Morgol. Kem pelarian hangus dijilat api. Ribuan pelarian Rohingya hilang tempat berteduh selepas penempatan mereka di sebuah kem pelarian di selatan Bangladesh hangus dijilat api. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan berlaku dalam insiden kebakaran besar yang berlaku semalam. Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR memaklumkan lebih 550 penempatan untuk 3,500 pelarian hangus keseluruhan atau sebahagian akibat kebakaran besar tersebut. 150 kedai dan fasiliti pertubuhan bukan kerajaan NGO yang terletak berhampiran kem tersebut turut rosak terbakar. Berdasarkan visual ketika kejadian, pelarian Rohingya cuba untuk memadamkan kebakaran namun api yang marak menyebabkan usaha itu kelihatan sukar. Bomba memerlukan masa 2 jam untuk memadam kebakaran. Menurut laporan, gas silinder memasak yang digunakan secara meluas di kem pelarian tersebut dipercayai menjadi punca kebakaran. Ketika ini, tiada sebarang pengumuman sama ada penempatan yang terbakar akan dibina semula atau pelarian terkesan dipindahkan ke tempat lain. Sekurang-kurangnya 34 terkorban dalam kejadian gempa kuat di Sulawesi, Indonesia pagi tadi. Gempa bumi sekuat 6.2 skala Richter itu turut mengakibatkan ratusan lagi cedera.
Menurut pihak berkuasa tempatan, jumlah korban dijangka bertambah susulan banyak mangsa tertimbus di bawah runtuhan bangunan akibat gempa. Sekurang-kurangnya 60 rumah dilaporkan rosak akibat bencana itu. Gempa bumi tersebut turut merosakkan bangunan termasuk 2 buah hotel, pejabat kerajaan, hospital dan sebuah pusat membeli belah. Presiden Indonesia Joko Widodo menyeru mereka yang berada di kawasan gempa agar bertenang. Tiada amaran tsunami dikeluarkan susulan kejadian gempa tersebut. Namun Agensi Meteorologi dan Geofizik Indonesia memaklumkan terdapat kemungkinan berlaku gempa susulan. Ada mayat dalam. Hilang punca pendapatan, hidup dalam serba kekurangan dan dihimpit kemiskinan. Diuji dengan pelbagai cabaran yang di luar kemampuan. Bayangkan ia terjadi kepada diri kita sendiri atau keluarga kita yang tersayang. Sama-samalah kita menyumbang ke tabung bencana dan kecemasan Malaysian Relief Agency sekarang. Dalam rezeki kita, ada rezeki mereka. Sedekah pencetus barakah. Saya ni okeynya. Suami saya dah pesara. Umur dia 75. Sebab saya driver. Dia macam ada kerja dengan cik. Bapak makan kalau saya masak, bapak makan. Makan nasi dengan telur je. Sangat-sangat sudi datang sini membantu kami. Sekian berita Al-Hijrah. Terima kasih kerana menonton. Saya Fazida Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.